Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 2 Ogos 2024. Kita terus ke berita utama. Pemegang lesen memandu Malaysia LMM motosikal kelas B1 dan B2 yang aktif lebih 10 tahun boleh memohon LMM kelas B bermula 1 Oktober depan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok berkata, pemegang LMM kelas B1 dan B2 yang berminat boleh mendapatkan LMM kelas B dengan kos yuran hanya RM160 berbanding RM900 sebelum ini. Beliau berkata mereka yang berminat perlu menghadiri dan lulus program peralihan serta penyesuaian kenderaan motosikal berkuasa 500cc ke atas selama 2 jam di Institut Memandu melibatkan program amali, penunggangan dan informasi pemanduan selamat. Tambahnya antara syarat lain ditetapkan adalah pemohon hendaklah bebas daripada sebarang senarai hitam, tunggakan saman, sekatan urus niaga, rekod sabitan kesalahan berat atau sebarang perkara belum selesai di bawah Akta 333. Malah pemohon juga perlu melakukan pengesahan sihat tubuh badan, fizikal, minda secara deklarasi kendiri. Katanya kerajaan pada dasarnya bersetuju dengan program khas peralihan itu, namun ia bukanlah dilaksanakan secara automatik, sebaliknya perlu melepasi syarat-syarat yang ditetapkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunggu pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Johor berhubung notis kekosongan kerusi Dun Mahkota susulan penyandangnya meninggal dunia. Setiausaha Datuk Ikmaruddin Ishak berkata pihaknya menunggu notis itu sebelum mesyuarat khas diadakan untuk menentukan writ penting pilihan raya. Sebagaimana kebiasaan, SPR akan menetapkan tarikh pelaksanaan pilihan raya kecil dalam tempoh 60 hari selepas pengisytiharan kekosongan luar jangka kerusi Dun. Mesyuarat SPR nanti antara lain bertujuan membincangkan tarikh-tarikh penting PRK seperti tarikh writ pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan persiapan lain bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Hari ini media melaporkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mahkota, Datuk Sharifah Azizah Syed Zain menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum pada pukul 12.30 tengah hari tadi. Sebelum ini, Sharifah Azizah 63 tahun dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU akibat pendarahan dalaman. Malaysia yang diketuai oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah hadir pengumuman pemimpin Hamas almarhum Ismail Haniyeh di Doha, Qatar selepas solat Jumaat hari ini. Wisma Putra memaklumkan Syamsul Anwar dan delegasi menyertai solat jenazah di Masjid Imam Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahab di Doha sebelum jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan founding imam di Bandar Lusail. Beliau diiringi Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan para pegawai daripada Kementerian Dalam Negeri bagi memberikan penghormatan terakhir ke atas kematian Ketua Biro Politik Hamas dan bekas Perdana Menteri Palestin tersebut. Dalam pada itu, media antarabangsa melaporkan Ismail dipercayai dibunuh dengan peranti alat letupan yang diseludup sejak 2 bulan lalu ke rumah tumpangan yang didudukinya di Tehran. Bom berkenaan diletupkan dengan alat kawalan jauh selepas Ismail dipercayai berada di dalam biliknya. Radio Televisyen Malaysia RTM menafikan stesen itu menyiarkan perlawanan Israel menentang Nepal secara langsung tanpa menyiarkan perlawanan Lee Zijia menentang Pablo Abian dari Spanyol pada 31 Julai yang lalu. Menerusi kenyataan media, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, perlawanan badminton perseorangan lelaki membabitkan wakil Malaysia itu ada bersiaran secara langsung. Manakala pertembungan antara atlet Israel dan Nepal pula disiarkan tanpa sengaja dalam tempoh kurang 5 minit. Terdahulu, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil meminta RTM memberi penjelasan berhubung dakwaan tiada secara langsung aksi pemain profesional badminton perseorangan lelaki negara dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan sukan Olimpik Paris 2024 semalam. Ini susulan seorang pengguna laman Facebook meluahkan kekesalan apabila stesen televisyen nasional tidak menyiarkan aksi Zijia menentang pemain ke-62 dunia Pablo Abian. Sebaliknya menayangkan perlawanan antara atlet Israel Misa Zilberman dan Prince Dahal dari Nepal. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Cosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang.
pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2023 boleh mula menyemak keputusan rayuan kemasukan ke Universiti Awam bagi sesi akademik 2024-2025 mulai Selasa ini. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Saamuk berkata, keputusan boleh disemak mulai pukul 12.30 hari 6 Ogos hingga 15 Ogos depan. Beliau berkata pemohon yang layak perlu menjawab surat setuju terima bermula 7 hingga 15 Ogos. Jelasnya bagi sesi rayuan ini sebanyak 246 program ditawarkan di mana 13 program daripadanya membabitkan proses temuduga. Katanya semakan rayuan boleh dibuat menerusi portal UA masing-masing dan aplikasi UPU Pocket. Mustafa menambah pihaknya sedang cuba berusaha memastikan semua tempat itu diisi berdasarkan syarat dan kriteria ditetapkan. Dalam hal itu, beliau berkata, pemohon yang gagal dalam permohonan rayuan boleh memohon Institut Pendidikan Tinggi Swasta dan Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur baru hari ini diberitahu pihak pendakwaan dalam kes pelakon Hafiz Roshdi berhubung bertuduhan mencederakan bekas isterinya Nurul Syuhada Mat Syukri belum mendapat arahan lanjut mengenai isu penarikan laporan polis yang dibuat wanita itu. Nurul Syuhada dilaporkan telah menarik balik laporan polis pada 6 Julai lalu. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Asmah Cik Wan pada sebutan semula kes di hadapan Hakim Nurul Mardiah Muhammad Reza yang bertindak sebagai magistrate. Menurut Asmah, arahan lanjut itu belum diperoleh kerana terdapat isu kesentukan masa selain terdapat isu yang tidak boleh didedahkan di mahkamah terbuka. Sementara itu, Peguam Datuk Akbaruddin Abdul Kadir yang mewakili Hafiz tidak membantah sekiranya mahkamah menetapkan satu tarikh baru bagi sebutan kes seterusnya berkaitan penarikan laporan polis pengadu. Selepas mendengar makluman kedua belah pihak, mahkamah kemudian menetapkan 13 Ogos depan bagi sebutan semula kes. Untuk rekod, mahkamah sebelum ini dimaklumkan mengenai laporan tarik balik kes dan hari ini pendakwaan akan memberikan jawapan sama ada kes itu akan diteruskan atau sebaliknya. Pada 13 Mac 2023, Hafiz atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Roshdi 30 tahun didakwa dan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Nurul Syuhada 30 tahun dengan menombok pipi kiri wanita itu sebanyak 3 kali sehingga luka, bengkak dan lebam. Kita ke berita dunia. Seorang nenek sanggup mengenakan bayaran terhadap anak sendiri untuk menjaga cucu-cucunya. Caroline Dutchdrich, 65 tahun, merupakan ibu kepada 5 anak dan juga mempunyai 7 orang cucu. Dia mula mengasuh selepas anaknya, Amanda, 39 tahun, bertanya sama ada dia boleh menjaga cucunya selama 2 hari dalam seminggu. Wanita itu kemudian mengenakan bayaran sebanyak RM88.55 untuk setengah hari bagi setiap cucunya atau RM290.20 untuk bayaran sehari penuh. Menurutnya, kini dia memperoleh pendapatan sebanyak RM147,603 selepas mengenakan bayaran untuk menjaga cucunya. Sebuah video tular di media sosial Indonesia memaparkan perbuatan sepasang kekasih yang leka bercinta di tepi landasan kereta api tanpa memikirkan risiko keselamatan. Kejadian itu berlaku di Purwakarta, wilayah Jawa Barat, Indonesia di atas jambatan kereta api Cisomang. Berdasarkan video tersebut, pasangan itu duduk di tepi landasan ketika sebuah kereta api dilihat meruru laju ke arah mereka. Pemandu kereta api membunyikan hon yang kuat berkali-kali agar kedua individu tersebut berjaga-jaga dan berlalu dari lokasi tersebut. Menurut maklumat, kejadian itu melibatkan perkhidmatan kereta api laluan Serayu Purwokerto, Kiara Condong, Pasar Senin. Pengurus Perhubungan Awam Daub 2 Bandung, Ayib Hanapi tampil mengingatkan orang ramai agar tidak melakukan aktiviti berbahaya di sekitar laluan kereta api tersebut. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan, antaranya
pelbagai jenis notis, cartan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka .utusan.com.my. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Konglomerat Malaysia Kumpulan Sunway bakal membina sebuah pusat beli belah terbesar di Perak yang terletak di Tambun dengan kos pembangunan keseluruhan berjumlah lebih 1 bilion ringgit. Dinamakan sebagai Sunway Ipoh Mall, pusat beli belah itu akan dibina bersebelahan Taman Rekreasi Air Popular di Tambun, melibatkan keluasan tanah lebih 17 ekar dan dijangka dibuka pada tahun 2027. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sakrani Mohamad menyambut baik pembangunan tersebut kerana selari dengan pelbagai pelaburan mega yang sedang dilaksanakan bagi meningkatkan ekonomi negeri itu. Sunway Ipoh Mall akan mempunyai lebih 1 juta kaki persegi kawasan sewaan bersih meliputi 4 tingkat ruang perincitan, gelanggang luncur ais pertama di Perak serta pawagam. Pengeluar kereta nasional Proton menjual 15,103 unit pada Julai 2024 domestik dan import dipacu oleh jualan model Proton Saga yang telah menyaksikan prestasi terbaiknya untuk tempoh lebih sedekad lalu. Proton Saga terjual sebanyak 7,855 unit bulan lalu, pencapaian terbaiknya sejak Oktober 2013. Ini membawa jumlah jualan Saga tahun ini kepada 42,693 unit. 2 lagi model Proton iaitu X50 dan Persona turut merekodkan prestasi jualan terbaiknya tahun ini masing-masing pada 2,585 unit dan 1,911 unit pada Julai lalu. Dalam kenyataan hari ini, jumlah jualan tahunan Proton sehingga kini adalah berjumlah 88,799 unit. Ketua Pegawai Eksekutif Proton Eda, Roslan Abdul berkata, Julai telah menjadi bulan yang terbaik untuk Proton pada tahun 2024 setakat ini, menetapkan arah bagi separuh tahun kedua yang produktif selepas penutupan kilang berjadual pada Jun untuk aktiviti penambahbaikan operasi. Kita beralih ke berita sukan. Beregu wanita negara Perlitan M. Dinah terkandas di peringkat separuh akhir Sukan Olimpik Paris 2024 apabila tewas kepada pasangan China Shen Qingshan Jia Yifan petang tadi. Pada aksi yang berlangsung di Porte de la Chapelle Arena, Perlitan Tinah terpaksa akur apabila tewas menerusi pertarungan 3 set 12-21, 21-18, 21-15 dalam tempoh 78 minit. Semalam pasangan beregu itu mencipta sejarah sebagai beregu wanita pertama negara mara ke separuh akhir Sukan Olimpik selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kim So-young, Kong Hee-yong dengan 21-12, 21-13. Perli Tinah akan menentang wakil Jepun Nami Matsuyama Chiharu Shida dalam penentuan pingat gangsa esok. Sementara itu, impian beregu lelaki negara untuk mara ke perlawanan akhir lebur apabila Aaron Chia So Woo-yik tewas kepada pasangan China Liang Weikeng Wang Xiang menerusi set penentuan 17-21 selepas masing-masing terikat 19-21, 21-15 pada set pertama dan kedua. Atlet tinju dari Itali Angela Carini menarik diri selepas hanya 46 saat beraksi di atas gelanggang dalam acara tinju wanita di Sukan Olimpik Paris. Keputusan itu dibuat selepas tidak mampu menahan asakan petinju dari Algeria Imam Khalif yang didakwa secara biologinya adalah seorang lelaki namun dibenarkan bertanding dalam kategori wanita sekaligus menimbulkan kontroversi. Carini yang kecewa kerana gagal memenuhi impian ibu bapanya untuk dia bertanding di peringkat antarabangsa tersebut turut menuntut keadilan buat dirinya. Dalam pertarungan pusingan awal itu, Khalif nyata menguasai aksi dengan beberapa siri tumbukan tepat ke arah muka dan hidung Carini, memaksa Carini mengangkat tangan dan menunjukkan isyarat tarik diri. Untuk rekod, Khalif pernah dibatalkan penyertaannya di kejohanan dunia akibat gagal dalam ujian kelayakan jantina tetapi di Tamasya Sukan Olimpik, dia dibenarkan bertanding di dalam kategori wanita. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 2 Ogos 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.